بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya insya-Allah kita syukur Allah dapat mengumpul kita pada hari ini. Alhamdulillah ramai yang hadir dan ramai yang muda yang bersama dengan veteran-veteran yang akan menerus Ustaz ini. Jadi hari ini insya-Allah anda akan menjadi pengurusi chairman. Permulaannya kita akan minta sebelum itu kita ta'aruf dulu. Lepas ta'aruf kemudian nanti kita akan mengurusi Fatimah dan promosi Haji Jemali sepi yang dikasihi ikhwah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kehadiran kerana dapat bertemu pada hari ini. Ini satu lagi nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, manusia yang serbi lemah, tapi dia berbina kekuatan itu datang kemari, kekuatan fizikal, kekuatan jiwa, yang paling penting kekuatan iman. Dalam dunia sekarang ini, dan kita lihat insya-Allah dalam fasa-fasa akan datang, media massa sangat penting menentukan ataupun menentukan dan mempengaruhi arus perjalanan sosiopolitik dunia. Media massa juga dapat merencatkan perkembangan jiwa dan kerohanian manusia. Kita mengenang sebahagian dari ayat Quran yang berbunyi, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bermaksud bahawa aku, iaitu Allah, akan menetapkan di muka bumi ini khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Allah. Khalifah maknanya wakil, mana kita amat besar. Dan dalam dunia pasca moden ini, sekarang dunia bukan moden lagi, tapi pasca moden. Dunia moden pada abad ke-19 atau hujung 18 sampai Perang Dunia Kedua. Lepas itu pasca moden. Jadi anak-anak muda di sini, yang betul muda fizikalnya di sini, dilahirkan dalam zaman pasca moden. Dalam dunia pasca moden ini, kita lihat bagaimana media massa dan ICT memainkan peranan dalam dakwah, dalam harakah. Anda ingat lagi pada tahun 70-an, 78, 77, 76, Ikhwan masa itu sudah mula menghidupkan kembali majalahnya. Dan majalah yang dihidupkan kembali dia beri nama Dakwah. Dan majalah itu memang menjadi majalah yang popular, alternatif kepada majalah-majalah Mesir yang lain. Mesir ini penuh dengan majalah dan surat khabar ketika itu. Dan tak boleh nafikan bahawa Mesir ketika itu adalah abang besar, big brother kepada dunia Arab. Tetapi dengan segala kelemahan duit dan juga kemampuan, mereka dapat mengeluarkan majalah itu setiap minggu, setiap bulan, setiap minggu. Dan kita cuba baca, yang tak faham bahasa Arab cuba baca bincangan ikhwah apa itu bahasa Arab. Satu ketika dikeluarkan center page, ada center page dengan dakwah yang dia tabloid, macam tabloid besar, dia bidang besar. Center page tu dalam bahasa Inggeris. Saya masih ingat lagi bahasa Inggerisnya mesti lalu, grammarnya minta buka dan. Tetapi apa kita tekankan di sini ialah usaha dan motivasi. Ya, tidak seperti ikhwan online sekarang yang warna merah, bahasa Inggerisnya bagus. Itu menunjukkan bahawa dengan kegigihan istiqamah
dengan iltizam yang berterusan. Dari penyampaian yang dhaif ketika itu, sekarang penyampaiannya jauh lebih baik. Dan kita tidak lupa bahawa apa yang berlaku pada Januari tahun ini, hari Jumaat itu, bila mereka orang-orang Mesir, khususnya anak-anak muda Baya Antum, orang Bayana ni tak ramai, kalau kita duduk di agama tak ramai, berkumpul di Medan Tahrir. Instrumen dan alat penting ialah mobile phone mereka. Kita tahu bahawa Ikhwan, Qiyadah Ikhwan, pemimpin Ikhwan Mesir setelah bersyura bersetuju dan mengarahkan syabab Ikhwan, pemuda Ikhwan untuk ke Tahrir. Dan mereka bersama-sama dengan puluhan ribu manusia memprotes. Permulaan protes hingga jatuhnya Husni Mubarak, dan sekaligus merubah landscape sosiopolitik Mesir dan negara-negara Arab. Tapi hari itu, waktu petang mereka selepas protes, selepas solat bersama, protes dan seterusnya, mereka patutnya keluar dari Medan Tahrir dan kembali ke rumah. Itu arahan oleh Qiyadah Ikhwan yang usianya semua tua-tua, tapi mereka patuh. Tetapi sebaik-baik mereka sudah bersiaplah petang itu, planning untuk ikut arahan untuk balik keluar dari Medan Tahrir. Mereka tahu bahawa mereka dikelilingi oleh kuncu-kuncu Husni Mubarak yang bersenjata. Mana siapa keluar memang ditikam, dibunuh, dibuat macam-macam. Dan mereka berhubung dengan Qiyadah. Sudah tentu hubungannya melalui alat elektronik, khususnya mobile phone. Dan akhirnya mereka bersyura hari itu dan sudi bahawa mereka tetap di situ. Dan berlakulah minggu sampai jatuh Husni Mubarak. Jadi begitulah ikhwah, akhwat azmi, ikhwah. Anda mukadimah anda yang dekat situ menunjukkan bahawa media masa ini satu alat, satu pengaruh yang real, yang sangat mengesani manusia. The power of the printed words, kuasa perkataan yang dicetak, gambar movie yang bergerak, gambar still fotografi yang tetap, semua itu ada kesan. Malahan dalam bahasa Inggerisnya seared into our memory, dia terpahat di dalam memori kita selama-lamanya. Perkataan yang bertulis, gambar yang bergerak ataupun yang tetap, dan semua ikut media masa. Anda ucapkan terima kasih kepada ikhwah yang muda, yang kurang muda. Anda mau balik ke Sabah hari tinggal ikut. Betul ke Sabah? Betul. Semalam MPN Sabah. Kami pula kena di Sabah. Jadi orang di mana tempat di Malaysia ini, ikram di mana tempat memang menunggu berterusnya usaha kita dalam media masa yang kita semakin meningkatkan. Ikhwan tahu juga bahawa kita MPN ini nanti kita lancarkan website kita yang baru, nampak sama kita yang baru, dan ini sudah siap sebenarnya. Dan anda sekali lagi saya kata ucapkan terima kasih kepada semua ikhwah. Percayalah, ini adalah usaha dakwah, dapat pahala. Ini jihad kita yang amat kecil. Orang berjihad, orang senjata, orang berjihad, tapi ini jihad juga. Karena musuh inilah orang berpegang senjata. Cuma kita tahulah bahawa dalam Islam jihad itu julatnya luas, ekstrim. Satu ekstrim ialah perang, bunuh orang. Satu lagi ekstrim ialah seperti ini. Ekstrim dua-duanya halal, tapi yang menentukan halal haram dia masa dan kaedah fiqhiyah, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi, dan semoga Allah Ta'ala memberkati usaha itu kalian, dan semoga kita mendapat rahmat, dan kita terus insyaAllah berjihad di jalan yang suci ini. Sementara tu ini adalah berupa website ikram yang bakal dilancarkan, insyaAllah. Ini dah kira final
dari segi design dia. Cuma konten tak final. Konten tugas kita semualah untuk kita populate konten nanti. Itu tujuan kita datang kembali pun untuk Ana ajar, Ana tunjukkan macam mana nak update konten daripada website yang baru ni. Ana rasa kalau Ana kata nak mengajar ni agak payah sikit lah, sebab Ana rasa ramai dah pakar dan jumlah kat sini kan. Kena dia beberapa orang. Siapa yang tak pernah guna jumlah? Betul tak pernah guna jumlah. Belajar, orang belajar. Okay, siapa tak pernah guna jumlah? Pasal Ana kena ikut pace bagi orang yang tak pernah guna. Okay, yang ini kita akan buat secara hands on. Maknanya semua akan masuk ke dalam sistem dan semua akan cuba sendiri. Yang mana dia tak tahu lah, yang tak ada laptop tu boleh tumpang-tumpang kawan yang di sebelah. Okay, Ana dah create. Hari ini adalah untuk training untuk manager ke bawah. Okay, jumlah ni dia ada, jumlah ni merupakan satu content management system. Maknanya kalau kita tak guna this system, kalau kita nak buat website, biasanya kita akan guna code HTML ataupun PHP. Yang tu programming tahu lah kan. Kalau kita guna programming, payah nak update. Dan bagi orang yang tak tahu programming, langsung tak boleh nak update content kan. So dengan adanya jumlah ni, I think jumlah is one of the best CMS lah, content management system. So kita guna jumlah untuk website Ikram. Jumlah dia ada, yang mana dia ada dua bahagian. Satu front end, website tu front end. Dan untuk kita admin, untuk kita manage apa ni content, kita panggil back end. Dia punya apa ni admin panel. Okay, ini rupa depan dia. Dan ini adalah rupa bila kita masuk ke dalam sistem administrator yang ini. Okey, bila kita masuk admin page, dia ada 6 jenis pengguna. Bagi public front end, dia ada author, editor dan publisher. Okey, ini memang standard dalam jumlah. Jadi author, editor dan publisher. Ini front end punya users. Untuk back end punya users, ada manager, administrator dan support admin. Bergantung kepada jenis user, dia punya functionality dengan features dia bergantung pada jenis user. Maknanya kalau you support administrator, dia punya capability lagi luas, paling luas sekali. Kalau you sebagai author, hanya limited access saja. Editor atas sikit daripada author, publisher atas sikit daripada editor. Dan tiga kumpulan ni, dia tak boleh masuk back end. Dia hanya boleh nak masuk daripada front end, daripada website. Bila dia login daripada website, baru dia boleh buat editing. Daripada belakang tak boleh. Bagi manager, administrator dan support admin, yang ini front end dia boleh masuk, back end pun dia boleh masuk. Okey? Yang biasanya tiga yang atas ni adalah untuk update content. Okey? Manager adalah untuk update content dan juga beberapa benda yang lain, yang sikit-sikit lah yang lain. Okay, ini anda dah prepare 20 lebih user untuk kita try. So siapa yang ada laptop sekarang boleh masuk sebagai apa ni manager. Anda pergi kepada URL dia www.ikram.org.my. Ini ini semua masuk sini. Okey. /v2/administrator. Ini back end. Ini back end. Ini control admin control panel. Sebab dia manager. Kita manage content dengan even bila you buat design dia jumlah ni dia ada 3 komponen yang penting. Satu kita panggil komponen. Satu lagi dia panggil modul. Dan satu lagi dia panggil plugin. 3 komponen, modul, plugin. Dan dia ni adalah open source. Open source maknanya free lah. Dia based on PHP dengan MySQL. Kalau siapa yang tahu programming lah. Dan dalam, sebab dia open source, maknanya dia punya komponen dia, plugin dia, modul dia semua di-develop oleh orang-orang biasa macam kita ni. Okay. Tapi normally dia akan rectified by the community lah. Dia ada community di sini. Okay, sekarang ni bila datang masuk, anda akan nampak dia punya control panel kan. Ini perbezaan di control panel kan. Anda masuk sebagai manager, anda akan nampak ni saja. Yes. Kalau anda masuk sebagai admin, anda nampak lebih lagi. Okey. Kalau masuk sebagai support admin, dia akan nampak lagi banyak. Ini key complete lah. So dia manage semua.
Okey. Nampak sebelah kanan tu? Anda akan nampak semua yang masuk. Yes. Anda boleh nampak? Nampak kan? sikit. Nampak juga kan? Dia nampak kan? Yes. Nampak dengan 5 tadi. 1, 2, 3 7, 11, 13. Ada yang tahu. Okey. Ada yang tadi. Ini dia TV. 6 people. Kalau ni 4, 6. Okey, jumlah ni, cara dia structure the content. Kita kena faham content, cara dia structure content. Sebab ini yang paling penting sekali. Sebab kita, tujuan kita guna jumlah ni adalah untuk manage content. Right. Okay, cara jumlah manage, apa ni, construct the content, dia structure content dia adalah bukan secara macam ni. Dia atas sekali adalah section, bawah section adalah kategori, dan bawah kategori tu bawah artikel. Maknanya, okey tunjuk ini adalah artikel. Mana masuk ke front end. Ini adalah artikel lah. Artikel ni mesti duduk di bawah kategori. Okey, Bawah kategori. okey, mesti duduk di bawah kategori. Dan kategori tu pula mesti duduk di bawah section. Section. Maknanya bila you katakan you start from scratch, you kena define section, and then you baru define kategori. Okay. And then kategori tu you letak under bawah section. Bawah section, bawah kategori, baru ada artikel-artikel. Okay, biasanya Ha. apa nama, untuk kita nak memulakan salah satu web page, kita nak tambah section contohnya kan. Ha. Dia kena macam kita dah set kat dia dah ada section kan. Kalau kita nak tambah section baru apa semua, dia kena start dengan section dulu ke ataupun kena ada macam mana? Kalau nak tambah section, dia kena start dengan section dulu. Barulah kita define kategori. Sebab nanti bila you define kategori, dia akan minta you define section. Kalau section tu tak ada define lah. Tak boleh define. Jadi kena create section Maknanya you dulu. kena create section dulu. Lepas tu baru you create kategori. Itu yang artikel tu. Artikel tu nanti pun kemudian. Artikel nanti dia akan pandai pilih. Katakan dipilih apa ni kategori, certain kategori, automatically dia akan tunjuk under what section. Contohnya dia macam kita letak section atas kan. Kita nak start awal, kita start section dulu semua. Lepas tu kita dah buat rangka terluar section semua. Lepas tu kita akan ada kategori-kategori kan. Betul. Lepas tu Baru kita isi artikel. Baru nampak alat Tapi ni. kalau kita nak edit, Boleh. buat section yang sedia ada tu. Boleh. Tak ada masalah. Kita boleh edit artikel, kita boleh edit artikel, boleh edit section, boleh edit kategori. Katakan satu artikel tu letak bawah kategori, katakan ikram You boleh transfer kategori tu dapat ikram kepada benda lain. Dia boleh buat. Tak ada masalah. Section. Yang tadi apa? So boleh faham lah setakat ni? Yang anda bagi apa ni PDF file tu, iaitu kira asas untuk training So I think boleh faham dari situ insya-Allah. Tadi ada kena define. Sebeda kita. Sekarang ni anda tunjuk section dengan kategori yang ada dalam ikram sekarang. Ada dokumen, ada yang rujukan. Kan. Dalam website ikram yang baru ni, ini adalah dia punya bahagian section dan kategori. Okey. Yang ini boleh diubah, bukan kata kas yang situ tetap, ini boleh diubah. Nak tukar ke ataupun nak katakan nak letak pakar ni, ada legal ke, nak letak FAQ ni ada karbiah ke, boleh, tak ada masalah. Nak tukar nama ni jadi benda lain ke, nak tukar nama ni jadi lain, tak ada masalah. Kalau tukar nama pun tak, manager boleh buat. Ni manager boleh buat. Okey. Atau ubah institusi jadi benda lain. Katakan pengajar tinggi artikel tu takkan berubah. Artikel tu masih tetap duduk di bawah institusi. Dia takkan berubah. Tak ada isu dari segi nak point ke mana. Okey, ini kali ni adalah section dan kategori yang ada dalam ikram yang bakal dilancarkan nanti lah. Okey. Untuk tengok section dan kategori ni, okey, pergi balik pada admin dulu. Dan tanya kalau kata dalam putusan ada ramai editors maksudnya kata adakah dibenarkan sistem benarkan 2 orang editors access to the same content Tak boleh. Nanti saya kita tengok. Okey. Bila seorang dah guna artikel tu, dia akan ada lock. Ada lock punya icon. Orang lain tak boleh masuk. Dah masuklah. Dah tahu dah. Kata nanti berceragu nanti kan. Orang ni macam mana dia ni kan. Okey. Pen tu. Ni pen tu.
Okey, untuk tengok section yang nak cakap tadi anda pergi balik pada ni. Pergi pada admin panel ni, control panel ni. Ana log out nanti akan confuse kan. Nanti ada punya lain dan punya. Rupa dia nampak sama ni. Sama ni. Kita login as manager. Okey. Manager Sri. Tak ada kita. Sebab kita manager, kita akan nampak admin. Sebagai manager kita nampak. Lebih kurang macam apa yang isi panel. Okey, nak tengok section dengan kategori tadi tu. Tak pergi pada ini kita dah lompat ni, tak apalah. Ana pasal tadi ada yang tanya kan. Pergi pada section ni. Section manager. Ni adalah dia. Ada orang buka terkini tu. Section terkini. Okey. Kalau ada orang yang access terkini nampak. Dia ada log. Okey. So maknanya tak boleh buka. Mana tak buka lah. Dia tak ada kacau ini. Tak ada edit pun. Suka juga kalau kita ada kategori manager. Sekarang ada buka yang ini, kategori iklan TV. Okey. Slow dan slow. Oh ni. Ni traffic ni. Jalan jam. Jalan jam. Ni yang jam dekat ni wifi. Kita waiting. Kami benda. Okey. Atau orang telah refresh atau punya kategori cuba pergi pada kategori manager. Iklan TV patut ada log. Sekarang nak Pergi buka pada kategori manager. Tiga manager ke ni? kenyataan media. Ada log kan? Mana nak access? Ni front end. Okey, laju. Okey. Again, nampak kan? Dia log. Maknanya pada kategori ke, section ke, artikel ke, kalau ada orang yang access, dia akan ada gambar log. So, dia tak kacau. Okey? Okey. Balik semula pada control panel. Nak pergi balik kepada control panel, sama lagi tekan close. Ini boleh close lah. Close. Okay, kalau dia biarkan and then sistem ni auto log out kan, dia unlock lah. Dia unlock sana. Dia automatic unlock kan. Dia unlock je lah. Dia unlock. Kalau kata dia anti-access tu, nanti dia automatic log out kan. Dia unlock. Dia kan unlock. Boleh Tadi close. Kenyataan media. Okay, sekarang mari kita tengok macam mana nak edit artikel. Okey. Belajar edit dulu, belum add edit dulu. Edit. Okay, pergi kepada content. Ini pun keluar lagi. Pasal tadi kan, seseorang masuk sebenarnya. Tadi Dia kita tengok punya tak keluar. Kalau betul lah nak try kita kena tahu boleh nak try. Okay, pergi pada content artikel manager. Artikel manager. Terus dah. Okey. Ni tuan. Pada artikel manager. Semua dah ada. Okay, sekarang kita ada 20 artikel dalam ni, nampak? Yep. Dalam buku yang pertama, ni buku pertama, kedua, ketiga sampai buku ke-6 ni kan. Dia ada lebih kurang ada berapa ni? Paling kurang ada 120 artikel lah dalam ni. Okey, ikut nombor tadi 1, 2, 3 sampai berapa tadi? Anda pilih artikel yang nombor hantar. Kan ada nombor sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda boleh Klik artikel yang hantar punya tu. Nombor hantar. Anda buka 3. Siapa manager nombor 3 buka artikel nombor 3. Siapa manager nombor 1 buka nombor 1. Okey. Dah buka. Ini kita boleh letak gambar. Kita boleh insert lagi. Dah. Okey semua dah buka? Dah. Okey, kita boleh toggle antara back end dengan front end.
Ini sekejap nak tengok back end, sekejap nak tengok front end. Oh, Ya. okay. Pasal biasanya kalau kita buat kerja, memang kita tengok front end macam lupa dia. Right. Okey. Dekat atas ni ada preview. Boleh Okey. tekan. Klik preview tu. Perhatikan. Perhatikan tu. 3 gig. Dia akan buka satu window baru kan. Ha. Kalau you guna Explorer, dia akan buka window baru. Kalau guna Firefox, dia akan buka tab baru. Ada kat tab. Kan? Kalau Firefox dia buka tab baru. Okey, website kita ni compatible to Firefox, not fully compatible to Explorer. Okay, so I recommend guna Firefox. Firefox. Explorer boleh nampak juga, tapi certain feature tu dia tak jadi. Version berapa je? Ya? Firefox version 4. Version yang latest tu tak ingatlah version 4. Latest tu 4 kan? Browser Google Chrome Ya, Google Chrome boleh. Tapi dia paling compatible dengan Firefox. Google Chrome dia ada masalah, kadang-kadang dia jump ke bawah pada nak boleh, jump ke bawah tak boleh. Dia tengok pada browser kan, dia tak guna browser to handle kan. Nanti buka insya-Allah. Okey, dah buka? Dah buka? Dah. Okey, sekarang toggle pada website. Okey, boleh buat shot. Ini dia pintu, ini tab website. Ni front end. Pergi kepada section berita. Berita. Okey. Nah, Okey. Bila terbuka apa ni artikel tadi. Okey, sekarang kita cuba edit macam mana kita edit guna Microsoft Word. Tepulah pada atas semula nak ubah. Katakan yang ini kan. Antara kalikan merah ke. okey. Edit. Warna Cuba edit. besar sikit. Buat font lain ke. Guna heading ke. Tepulah pada atas. Tak kisah. Kacau je artikel. Tak ada salah. Font size. Ni font color. Ada. Tapi tak keluar pun. Oh dia tak, ini dia punya Dia punya editing dia sama dengan dia sama dengan Microsoft Word. Kalau tak nak apa tak jadi edit, boleh Ctrl Z undo. Takut. Klik ini Tak. bila ni? Reload. Nampak. Lepas tu pergi kat sini. Lagi. Tengok website sendiri. Pergi kat lagi. Dah. Dah. Okey. Tekan apply. Jangan tekan save, atas ada apply ya. Atas dia ada save, apply, close. Tekan apply. Dia ada apply. Saya juga ada. Dah. Dah. Atau ya. Okey, pergi kepada muka depan. Cuba cek artikel hantar tu sama dia dah berubah atau tak. Dah. Berubah. Dah ubah. Berubah. Hancur. Hancur. Tukar color dah. Dalam website kita ada feature search tau. Kalau tak jumpa artikel tu boleh search. Artikel. Macam mana punya artikel ni ialah polisi. Privasi. Kalau dah apply, anda nak undo boleh. Boleh. So nak Tapi undo. kalau dah save tak boleh lah. Oh, belum save. Kalau dah apply, Nak undo. undo boleh. Oh, boleh undo lagi. Kalau pilih undo, tak suruh lah. Control Z nama ni. Control Z. Control Z. Tapi berapa kali anak try. Klik sendiri. Control Z. Tak boleh. Tak boleh. Site itu ni dah live. Di live tapi belum di. Tapi kalau public TV tu dia boleh tengok kan. Kena tukar. Back to bukan.
tak hilang. Tapi saya punya soalan ni pun ada akses. Ada macam ni? Ada. Boleh. Dia ada 20 kan? Ada 19 atau 19. Boleh? Siapa tak dapat pergi result? Boleh. Sudah clear. Pergi ke sini. Hidup. Dua header. Dengan duduk rendah. Pen. Kita apply. Apply macam previous ni ke? Oh, betul. Try. Betul. Nak jumpa dengan catatan. Sekarang tak juga lagi. Mati ke? Sekarang ni kita tak ada orang dia tak boleh ni yang suatu dia beli atau dia beli dia. Buatlah dia. Dia lambat lah respon. Teacher. Tak boleh reload. Condition time out maksud dia. Ini dia tak dapat buat. Dia nampak. Saya ada plus itu. Okey. Lari habis. Apa cerita ni? Ada ni. Lebih ni. Ada belum ada tadi. Lebih. Dah boleh ya? Dia boleh? Nak pergi kat dia dengan akses. Oh okey. Slow. Slow. Tenang. Wah, apa kena sekarang satu botol. Cek statistik. Semua ada. Okey, boleh? Boleh lah. Okay, sekarang ni pergi balik. Tengok pada artikel ni, dia ada section kan? Section yang kategori. Cuba tengok pada kategori dan section tu. Apa dia? Dan sini. Dalam Habis je. Semua dah ada. konten tak keluar. Ni sengkok. Ni jumlah basic. Okay, kalau kita pada section, ini semua section yang kita dah determine awal dulu lah. Kalau bila anda pilih section ni, katakan anda pilih galeri automatically kategori ni akan bertukar. Okey. Bergantung pada kategori ni, semua kategori yang di bawah Yang kita define lah. yang kita dah define awal. Katakan you pilih katakan panduan, automatically yang akan bertukar. Okey. Okay, title pun kita boleh edit.
kita nak tukar title baru, alias ni biarkan dia. Biarkan sebagai itu. Alias ni memang komputer akan generate. Tapi kalau kita nak letak juga boleh. Cuma jangan letak spacing. Jangan letak huruf besar dan jangan letak spacing. Session kita boleh ubah. Publish ni kalau kita tekan no, kita akan save artikel ni tapi dia tak publish. Dia akan simpan je dalam sistem. Tapi dia tak publish, hanya draft je. Front page ni kalau kita tekan yes, dia akan pergi pada muka depan. Okey? Kalau kita tekan no, maknanya dia berada dalam je. Kalau katakan begini ada dalam section berita, hanya masuk dalam kawasan berita je, dia tak masuk pada muka depan. Kalau kita tengok muka depan ni semua, yang kalau ni pada website kan, yang ada artikel muka depan maknanya anda ada define sebagai front page. Okey? Kita boleh berubah dari mana ke? Kita boleh susun lah. Nanti kan anda akan ajar macam nak susun front page. Katakan anda letak yang ni sebagai muka depan. Okay, anda tekan yes lah. Tuan, ni artikel dia policy privacy. Ni legal punya artikel. Lambat lah. Siapa yang ada broadband asal dia pakai lah, broadband sendiri lah kalau supaya dia ringan kan. Tak ada lah. Ataupun kita dengar je anda punya lecture sampai kami faham, lepas tu kami buat sendiri. Betul, jalan je sendiri. Anda dah letak front page kan, legal tu kan. Anda refresh ni, sepatutnya di depan lah. Policy privacy tadi. Policy privacy. Nah ni lah. Oh, dia pergi kat situ. Di sini. Kita boleh susun ni, nanti anda akan macam mana layout ya. Yang ini anda dah define sebagai leading punya artikel. Yang bawah ni kita susun. Okey. So kalau kita no balik, dia akan balik kepada asal. Bila kita save, dia akan kembali kepada list of artikel. Kalau kita apply, dia stay kat artikel editor. Okey. Itu beza dia. Kadang-kadang bila kita buat kerja, kita banyak benda kita tak ubah kan. Tapi kita save tapi tak nak pergi page lain. So kita tekan apply. Okey, kalau tekan save dia akan balik pada list ni. Sekarang dah nampak lah semua dah masuk kan. Yang mana yang ada lock tu ada orang guna tu. Ada orang guna lah. Okey. Satu lagi cara nak define adalah daripada list ni. Ada tanya ni. Okey, katalah kita ada multiple editors nationwide. Multiple editors kok? Editor kan ramai kan, ada kat Kelantan tu lah. Kemudian kita tahu malam tu ada 3 orang masuk. Kita tahu tak katalah yang lock tu, which editor yang sedang edit? Kita tahu tak? Yang itu rasanya tak boleh. Cuma kita tahu siapa yang masuk. Daripada itu je. Itu je kita tahu. Siapa yang edit sebenarnya? Siapa yang edit? Melainkan kalau kita tengok pada artikel tu mesti artikel tu dia ada siapa editor dia, siapa yang edit. Okey. Username tu. Masa dia akan store. Tapi itu selepas lah bukan masa. Selepas. Masa tu tak pernah tahu pula macam cara dia. So, tapi dia ada author pada sini tau. Jadi, belah kanan ni ada author. Sumber sebelah ni dia ada akan dia akan mention tu lah. Dia akan mention sini lah. Okey. Kita tengok pada sini, dia ada publish, ada front page kan. Kita boleh set kat sini pun. Katakan ni nak letak ni sebagai front page. Kita tekan ni sekali je. Ini tak boleh ubah lah sebab ada orang kan. Katakan yang ni, dia akan pergi front page. Ini akan front page. Kalau tak katakan publish, dia akan toggle lah. Dia on off. Ini dia tak publish lah. Okey, sama lah. Ini tak publish, dia tak front page. Okey. So kalau tak publish, tak front, yang dulunya ada front page, lepas tu tak jadi front page, mana kosong lah tempat ni. Artikel lain akan masuk lah. Kalau ada artikel lain, katakan kita ada 5 artikel front page. Jadi satu kita off. Lain masuk. Artikel lain akan naik lah. 4 page, ada 4 lah. Kalau kita buang 3, tinggal 1 lah. Melopong bawah tu. Okey. Tu dalam jadual tu ada hit sheets tu apa? Berapa kali orang hit? Maknanya user yang lain-lain ke ataupun kalau orang tu buka 2 kali? User yang lain. Itu front end kan? Di front end. Kalau orang baca setiap kali orang buka page tu masih satu. Kalau kita refresh 2. Dari sini nanti yang kita tahu apa artikel yang paling popular. Katakan dia pergi pada entrepreneur. Kat sini dia ada popular tau. Supaya tahu lah artikel mana yang paling banyak orang baca. Alright. Ini pengenalan paling banyak orang baca. Nak kenal Kenal kan? Ada belakang baca.
Tapi ini sebenarnya tak logik sebab benda ni masuk ke dalam. Okay. Popular portal the recent edit article, saya akan beritahu sini. Ini all the summary of article tu. Main stats. Okay. Ini login users, dengan main langsung. Okay. Dalam section yang kita dah create tu, kita dah assign pada artikel. Lepas tu kita delete section tu. Section tak boleh delete. Kalau ada artikel dalam section, tak boleh delete. Betul. Dia benda yang pertama sekali kena delete ialah artikel. Kalau katakan, okay, anda cakap tadi artikel, lepas tu kategori, lepas tu section kan? Yes. Section tak boleh buang selagi kategori ada, selagi artikel ada. Kategori tak boleh buang selagi artikel ada. Maknanya you kena buang artikel dulu, baru you buang kategori. Kalau you buang artikel saja tapi kategori tak buang, section tak boleh buang. Kategori hanya boleh dibuang, artikel bawah kategori tu dah hilang. Tak ada. Okey? Dan kategori boleh kategori apa ni, section boleh buang bila kategori dah hilang. Boleh faham? Faham. Boleh faham? Dia tak faham. Kategori tu boleh define lagi tak sih? Kategori define lagi. Dia ada Subkategori. Subkategori ada. Yang setakat tak ada. Maknanya you kena section, kategori dan artikel saja. Tak tahu lah kalau ada komponen yang boleh buat macam tu. Tapi setakatnya tak nampak dia lah. Tapi Komposit ada. Komposit ada. Komposit ada. Mungkin baru ni feature tu. Tak nampak. Ini jumlah 1.5. 1.522. Yang latest punya 1.5 1.5.23. Lepas tu jadi 1.6. Yang ini 1.5.22. Okey. Yang tentang artikel public, dia ada kategori lain tak yang selain daripada public? Dia ada public, registered dan special kan? Okay. Public, semua boleh tengok, tak payah login. Kalau I define dia sebagai registered, hanya orang yang daftar saja yang boleh nampak artikel. Special, anda pun tak sure macam special ni punya kerja. So nanti akan nak tunjuk saya yang registered ni. Boleh, nak tunjuk registernya. Nak tengok registernya kan? Okey. Sekarang ni, tak ada lagi artikel dalam ni yang anda define as registered tau. Semuanya adalah public. Maknanya semua orang boleh nampak artikel. Right. Okay, katakan anda set satu artikel sebagai registered Untuk set dia sebagai registered. Oh, dia kat menu. Ni. Okay, registered Tapi mana kita kena ada orang yang registered lah. Kalau ada orang register lah. Dia tidak orang tu terbaca. Yes, tapi nak create the registered macam ni. Dia boleh login. Dia boleh depan. Dia ada registration feature. Sekarang yang anak tak on lagi registration punya page, tapi dia ada login punya apa ni icon link. Yes. Bila tekan login, kalau tak register, dia boleh register. Yang itu anda nak belajar. Nanti lah. Katakan anak set sebagai register perancangan bersih ni sebagai register. Yes. Okay, dah save. Nanti ahli registered sahaja yang nanti yang register saja yang nampak. Correct. So sekarang yang tadi itu tak nampak lah yang kalau public. Public tak nampak. Confidential. Kalau kita nak buat certain registered people untuk nampak tu penting. Anda rasa itu bagus juga feature tu sih. Memang kita nak pakai buat nanti. Contohnya macam untuk tarbiah untuk usaha penyebaran dokumen. Memang itu hanya untuk ahli saja. Correct. So anak have in mind sebab tu anda tanya soalan tu. Okey. Tadi apa ni yang bersih tu ada kat sini artikel tu. Sekarang tak ada kan? Dah tak ada lah. Katakan anda login Anda login sebagai manager tu. Kalau manager boleh nampak lah. Boleh. Program dalaman boleh correct. Ya. So untuk bahan tarbiyah kan? Ada kan bersih. Okey. Kita tak nampak. Okey, boleh faham? Faham. Boleh faham? So ni kalau kategori manager boleh nampak lah. Kategori manager boleh nampak. Kategori apa-apa boleh nampak. Kalau kita as long as kita ada kita ada daftar dengan access right boleh nampak. Author boleh nampak. Okey. Okey, ni baru tadi artikel kita tak gambar lagi kan? Yes. Okay, sekarang macam mana nak tak gambar dalam artikel? Anda dah install Akiba pun ada ni. Akiba ni untuk kita buat backup. Yes. Very easy punya backup. Akiba. Okay, sekarang buka balik artikel yang anda buat tadi. Backup sistem.
Dia ada backup. Kalau padam semua sekali pun kita boleh restore balik. Dia cepat. Nak restore cepat. Nanti kan ujung kan pun dia tunjuk macam mana nak restore. Ujung kan macam nak restore tu entire website. Masya-Allah. Okey. Dia Dia nak risau kalau kacau-kacau ni. Kau ada 3 tadi sekarang kita nak baca masukkan gambar. Sebab di sini Sambil Syakini. Ada orang hikmat juga. Masuk artikel lagi. Masuk yang 3? Masuk artikel yang ada kat tadi. Artikel atas. Lancaran di situ. Warna punya masuk. Okey, nak masukkan gambar. Apa yang kena buat? Klik kat mana-mana yang tak gambar tadi. Klik kat sini. Bawah ni ada image. Yes. Okey. Klik image. Nah, bila dia ada ni beza dia pakai. Sebab dalam dia press. Lambat ya. So kami kena log out semua. Nanti laju lah tuan-tuan. Ataupun orang buat klik image, Go keluar. Okey. Okey, dia akan keluar dialog box macam ni ya. Yang ini adalah semua gambar yang kita simpan dalam folder. Okey, ini penting ya, directory. Nama directory ni ialah images/stories. Stories. By default, semua gambar yang kita guna dalam jumlah dia akan simpan dalam folder images/stories. Maksudnya simpan dalam stories punya directory. Okay. By default. By default. Anda boleh klik. Boleh. Gambar yang kita simpan tu, baik kita dah guna dalam artikel, lepas tu kita delete dalam ni. Ayah ada sama tu ada lagi tak? Ada disimpan dalam directory, masih ada dalam directory. Ada. Cuma dalam artikel tak ada. Ketika gambar tu kita tak ada artikel kan. Lepas tu kita buang daripada artikel tu. Tapi gambar tu tetap ada di Bukan masa buang store. artikel, buang dalam ni. Buang dalam ni. Kalau buang dalam ni habis lah. Habis lah gambar dalam. Habis lah. Tak ada. Gambar artikel tak ada lah. Dalam artikel pun tak ada. Automatik dia akan buang. Dia akan lompong. Lompong. Gambar tu tak ada. Okey. Untuk upload gambar, tekan browse. Bawah ada browse. So, hantar upload je gambar-gambar yang apa-apa ada dalam punya laptop, masukkan gambar. Images. Pilih je apa-apa yang dalam komputer hantar. Okey, lepas tu buat start upload. Baru siap. Boleh jangan ambil gambar besar kan, mungkin kecil ya. Tak kira apa dapatkan dialog box. Yang ni, automatically dia akan keluar. Kita pergi pada bawah tu, dalam artikel tu ada image. Image. Bawah tu ada image. Okey. Ni browse. Saya akan browse. Buat anything. Sekarang ni bila storyboard. Dia kata apa? Story. Images/stories. Images. Ni dah ada dalam ni, dah buat. Belum. Dah bagi. Tak ada. Gambar. Boleh. Kalau kita nak Then can put anything. Ini sebelum ni dah pernah ada. bagi kau kat mana antara gambar ni? Dalam images stories. Yang kita nampak ni. Browse. Ada gambar-gambar yang ada. Dan nanti pictures. Oh. Ini yang apa? So, Japan tsunami. Buruj, surah Buruj. dah. Ni start. Okay, dah successful upload. Upload. Apa yang hantar buat ialah hantar klik gambar tu. Klik sekali. Lepas tu insert. Insert. Oh, belum ni. Oh, dia sekali. Boleh masuk lagi.
Boleh? Lambat ni. Sendiri pada lambat. Slow respon. Dalam Facebook. Ni dah gambar dah. Okey dah? Salah. Gambar mesti upload dulu kan, baru tak masuk kan. Kalau kadang-kadang gambar tu dah ada dalam D3, pilih. Yalah, gambar yang kena fresh, kena upload dulu. Kalau gambar daripada kita punya hadis, Ha. nak upload dulu. Upload dulu. Upload dulu. Yes. Ha. Dan baru insert. Aku boleh insert. Insert kemudian. Aku insert kemudian. Pergi Belum ada jawab Ada tu. bawah ni. Ada. Bawah ni ada browse, ada image. Insert dulu, upload tak ada. Bagi tahu tadi tak perasan. Pergi kat image ni bawah ni, ada image tu. Nampak ada image ni? Yes. Kat image tu. Betul. Lepas tu ada browse ni. Browse. Browse. And then baru start upload. Browse. Pilih gambar apa nak. Okey. Kalau gambar besar lambat lah. Jangan tak gambar besar lah, kalau tak gambar kecil je. Okey, itu benda tu kat gambar tu. Ha. Maksudnya kita kena edit dulu certain recommended size kan? Hanya untuk muka depan, nanti akan beritahu. Ha. Gambar kalau dia artikel kita nanti tak apa, nanti akan beritahu. Pasal muka depan tu penting. Standard je. Tak kalau seorang gambar susah robek map. Slow jadi dah. Nombor. Mungkin dia. Buruj. Dia gambar kalau boleh jangan lebih daripada Macam mana lagi? half. Half map. 100K lah. Maximum 100K, 100K okey. Mana gambar? Jangan lebih warna yang boleh. Kalau dia warna lama lah. Itu masuk dalam ni, dalam folder 250 lah. Ada biasa guna paling besar pun dia dalam 800 pixel, lebar 800 pixel. Dan dia mesti 72 dpi Jangan guna yang lebih daripada 72 dpi sebab website apa ni dalam resolution screen paling tinggi pun 72 dpi je. 72. 72 dpi untuk guna. Mereka akan datang kalau ada HD ni kan. HD ni mungkin lain lah. Kita akan go to the next era kemudian tu. Itu komputer kita tak lagi sangat. So, guna 72 dpi hanya untuk image. Ni. Okey, gambar ni pun kita boleh set dia belah kiri kanan, resize pun boleh Katakan nak kecilkan gambar ni Okey, bila nak kecilkan gambar ni dia hanya kecil di sini tau. Tapi actual image yang disimpan dalam M3 dah besar tadi tu. Okey, boleh faham kan? Faham. Kalau dia kecil kan cuma kecil di sini je lah. Actual image masih besar. Yang ini kita boleh set dia ke kiri ke kanan, just right click jadi alignment sini. Edit center right, edit apa ni? Full ataupun nak banyak lagi dia punya option dia, klik yang ni, insert an image. Ambil image lain. Tak. Ini lagi detail lah, kita boleh define gambar tu. Kita punya appearance, nak set belah mana text top, text bottom, left, right. Lebih lagi dia punya option. Vertical space ni maknanya dia punya kiri kanan dia, berapa jarak daripada text. Ada border ke tak ada border, 0, 1, 2 kan, biasanya satu pixel ke, biasa tak ada border kan. Ini kelas ni kalau you guna CSS, scaling style sheet, tak payah lah. Advanced ni pun jangan guna, biasanya kita guna appearance ni. Yang ini adalah dia punya caption dia, description ni dengan title ni, dia akan keluar caption. Yang mouse over dia dia keluar punya. Katakan letak sini test. Ini kan kita sebagai bottom.
Border dia ada 3 kan. 3 pixel. 3 pixel. Jadi dia border 3 pixel. Okey. Kalau masuk dia test buat test. Okey. Tapi caption tu tak keluar. Caption dia kena guna another module. Modul lain akan di capture sebagai caption. Boleh? Okey, boleh. Boleh faham dah. Faham? Ini tak keluar sebab dia terlalu besar. Cancel. Boleh. Ambil ni. Boleh save file tu mana nak. Tapi jadi keempat juga benda. Kena letak gambar. Text dulu. Image. Oh, itu alignment. You repeat ini. Ini text. Okey. Berarti ini. Alignment. Itu left, center, right. Browse. Besar memang. Dekat atas boleh. Dekat atas dia ada Sini playback. ada ni kan. Benar. Okey. Semua. Okay, sekarang kita nak tunjuk macam mana kalau anda tengok belah depan ni kan. Kan dia ada, yang ni hanyalah dia punya summary kan. Sana ni summary. Kita tak letak semua sekali artikel sekaligus semua dalam ni. Correct. Lepas tu dia ada lagi ni kan. Read more. Sekarang kita belajar macam mana cara nak letak lagi ni. Read more ni. Okay. Buka artikel. Ini ada lain. Dia ritmo kan? Oh. Dia ritmo ni kisah. Dia ada butang dulu kot. Nanti. Bukan kan, kalau dia terdulu. Anda rasa semua artikel ada kot line merah tu? Dah ada. Line merah tu ada ritmo. Macam mana nak insert? Ini line merah ni kan? Line merah tu ada ritmo punya tak ada. Buka ni juga. So how to get that line merah? Kita buat ritmo tu. Nanti kita akan balik. Ini tu. Coba. Maksudnya red ball tu ialah anything yang bawah tu lah kan. Maknanya kalau dia tak ada muka depan, hanya setakat tu je, sinopsis je. Maknanya dia akan start, kalau dia dipaparkan di muka depan, dia hanya tunjukkan sentence sampai ke tahap yang kita ada tu je. Itu je. Okey, untuk buang line merah tu, dia agak tricky kadang-kadang tak jadi. So, apa you buat, double click. Bila double click ada keluar handler ni kan. Handler ni you just delete. Kalau nak buang, insert nanti kita tunjuk. Boleh? Siapa yang dapat line merah tu, double click line merah tu. Boleh pun. Double click line merah tu. Dia agak payah sikit tau. Tak kena. Dia keluar. Dia akan buat handler. Double click. Ini boleh. Kalau tak boleh, ada cara lain tak boleh ni. Tak boleh, cara dia cuba double click. Boleh. Tak boleh. Memang dia kata nakal sikit. Dia bukan dekat atas tu kan ada macam Tanam tu lepas. Ini dia keluar. Horizon terus. Ini apa? Horizon insert horizon terus. Ini horizon terus. Tak soft tu dia. kalau ini je terus tak boleh. Kadang boleh, kadang dia kata tak boleh. Boleh, tak boleh cara lain. Nak klik tak boleh. Jenuh hanya. Boleh? Dia degil. Degil okey, cara lain macam ni. Atau tu cara lain. Atau tu cara lain. Delete. Kadang tak edit kan? Okey. Cara yang satu. Hantar copy artikel yang ni antara dua bar. Okey. Cut dia. Allow access. Okey. Sini pada pad. Buang tu. Buang kan? Buang yang tu. And then paste back. Paste back. Paste back. Okay, cut and paste.
Berilah. Okey, itu saya kedua. Kalau buat HTML itu boleh. HTML kadang-kadang tak juga. Boleh betul lah HTML mungkin boleh. HTML mungkin boleh. Buat HTML bukan. Bawah ni dia ada toggle tau. Kalau tak pasal ada toggle editor. Nampak toggle editor ni? Toggle editor maknanya dia toggle editor HTML dengan biasa kan. Okey. So buang kat Kalau buang HTML mungkin boleh. pun boleh ke? Tapi kena kenal lah. Kena kenal lah. Leceh. Ada kenal tu yang malas. Okey. Bagi. Boleh Nak mudah buang ni. Ctrl X. Ctrl X. Cari pad, mana pad? Mungkin jumlah apa sih yang improve lah. Ini apa kan sebenarnya. Yang ada maksudnya yang diri tadi juga. Dia pun kita letak save kat tanda daftar free, terus tekan jadi. Jadi macam ni. Satu cara lagi kalau boleh, cuba Tapi kadang nampak tadi juga. More ni. Pergi kat depan ni dan try delete. Boleh. Kadang-kadang boleh, kadang tak tau. Ni. Boleh. Boleh? Boleh. Better lah this way. Lagi senang. Lepas tu apply. Lepas apply pergi. Perjalanan kita masih panjang. Ni hampir pukul 7 malam. Ada cara tak nak buat foto untuk semua artikel after certain words ke Cakap tak boleh. Ada berilah modul kepada identitas artis. Okay, by default bila kita letak line merah tu, bila kita tengok muka depan dia akan tulis sebagai read more. Tapi sekarang kita tak tahu bahasa Melayu kan, lagi tu kan. Okay, nanti dia lagi tu Nak edit tu daripada read more kepada edit. kepada edit ke lagi ke. Lagi ke? Okay, read more. Belah kanan ni dia ada parameters advance. Parameters. Di sini kita tulis punya teks tu. Alternative read more text. Okey. Extension. Tulis lagi ke ataupun baca lagi ya, sepenuhnya Kat bawah kan? Betul. Alternative. untuk setiap artikel ni atas kali je. Setiap artikel Dia akan keluar. define. Setiap artikel kan Setiap artikel Dengan ada CSS tak ada. mungkin ada lah, tapi kita tak sampai tahap tu lagi lah. Dia okay. Kalau anda masuk sebagai apa ni admin. Okay, ini kira lain sikit daripada yang ini nak tunjuk advance sikit. Bukan advance lah, kira lain sikit lah. Kalau anda masuk sebagai admin bila anda pergi pada content kepada artikel manager, belakangan ni ada parameters. Macam anda masuk sebagai manager tak ada ni. Cuba anda pergi pada artikel manager. Okey. Pergi pada artikel manager. Belakangan ni ada parameters. Manager tak nampak ni. Tak ada kan parameters. Ada tak? Ada artikel manager. Bagi orang yang masuk sebagai admin, dia akan nampak parameters tu. Boleh, kalau manager tak nampak. Manager akan nampak semua yang lain ni. Semua dia akan nampak. Atau semua nampak ni kan. Mereka yang ini je.
Yang ini memang admin yang set parameters. Parameters ni dah yang setkan sama ada nak tunjuk icon PDF ke, print ke, keep ke apa, author siapa. Okay. Katakan nak set parameters dia kepada sekarang ni nak offkan banyak benda tau. Author name tak nampak. Okay. Tak nampak kan? Katakan nak tunjuk ni. Author name nak tunjuk Ni seperti ni. Yang ini atau je yang boleh set? Ini admin je boleh set. Okay. Show. Semua show. Semua show. Save. Save bila pergi balik pada website, semua tu akan appear lah. Sebab by default kita akan set sebagai global. So kat mana dia appear? Lagi kita ada orang tu tak ada guna macam ni. Dia lazim sebab tadi tak berapa. Nampak? This day November written by siapa? Okay. Sebenarnya tak ada kan? Tadi tak ada kan? Bila nak set tu sebagai show, dia akan tunjuk lah. Tapi kalau dari segi kita lah, kita punya standard macam mana? Kita nak kata je mana tu. Kita nak tetap tu lah. Ada setengah tu suka letak siapa yang write. Kurang begitu. Tapi setakat yang anda dah propose, tak ada lah. tak payah Okay. Ada yang ambil tu. Kita tak ada install. Bagi siapa yang pernah install Joomla 1.5 kan, parameters tak jalan kan, betul tak? Pasal tak? Bila katakan use global, dia tak work. Kalau anda install Joomla dengan sample text, okay, bila install Joomla guna sample text, benda ni tak work tau. Maknanya use global tu tak work. Faham tak? Saya pakai banyak sangat daripada tu macam confused. Tak apalah itu site benda yang ni lah kan. Okey, tak tu je lah, nanti cerita panjang itu kan tak faham kan. Tak boleh faham. Boleh faham Suap sikit-sikit dulu. Nak set balik pada yang normal lah, parameters ni nak set balik pada yang asal lah. InsyaAllah. Jika akan saya petik macam-macam. Mana tak ada uang tu lebih. Itulah. Okay, nak balik pada normal kan. Baik tu normal. Maksudnya by default kita tak by default dia akan jadi global kan. Okay. By default dia akan jadi. Alright. Okey. Nak tahu macam mana nak masukkan gambar sekarang ni, kalau kita tengok pada muka depan website ni, ini slider image ni. Yang ini bukan nak bubuh sendiri tau. Ini memang dia pick up daripada artikel. Okey. Dia auto. Okey. So kita tengok muka depan cuba tengok muka depan. Macam mana nak insert muka depan. Okey, yang gambar-gambar yang ni, gambar yang depan ni slider image ni. Ini bukannya kita buat tau. Ini memang dia pick up daripada artikel. Okey, maknanya semua artikel mesti ada paling kurang satu gambar. Paling kurang satu gambar. Kalau dalam artikel tu ada katakan 5 gambar, dia akan ambil gambar yang pertama, kita letak dalam yang muka depan, dalam slider ni. Gambar ni dia punya, kita tengok pada anda punya manual tadi. Tengok pada title nombor 14 14. Tengok refer pada yang anda bagi, yang PDF file tadi. PDF file 14. Tengok nombor 14. Ya. Dalam sini 14. Okey. Intro image. Intro image ni. Image yang pertama kita letak dalam artikel, mesti size dia, lebar dia 500 pixel. Dia punya height dia 320 pixel. In JPEG atau PNG. Kalau kurang daripada ni, kalau kurang daripada tu, okay, kita tengok apa jadikan kurang Dia akan jadi jadi macam pelik lah sikit. dia punya sliding. Pasal lebar kawasan dia adalah 500 pixel. Kali dengan 320 pixel. Okey. Katakan ini artikel apa? Artikel fizik.
Okay, Hafizi. Boleh search guna filter. Search artikel guna filter. Oh, HAFID. Pitzi. Pitzi. Kita tak guna. Okey. Okay. Palestin. Okay. Macam mana cakap tadi, gambar ni Ini dah kunci. memang dia kecil dari segini je. Dari sini. Tapi gambar asal yang besar ni. Katakan gambar lagi kecil daripada ni. Nak ubah ni, ini satu kerja lain lah. Kalau nak ubah ni ataupun nak letak gambar lain, gambar yang kecil Tadi yang tak ada kecil kan? Yang nampak gambar ni, tak boleh. Gambar yang kecil. Kalau gambar kecil dia tak masuk. Dia jadi kelakar sikit lah. Dia besarkan sini. Tak boleh. Bisa. Gambar kecil je. Yang kecil pun slow. Kecil ni. I reject. Dah. Okey. Ni tapi tak padam ni, tak betul. Oh, Dan sebab kita okey. both with errors. Boleh dan. Tak dan lah. Tu dia. Itu gambar KMB. Kecil je. Tu okey. Tak keluar lah. Apply. Yang berdepan. Refresh. Kelakar lah. Jadi kelakar lah. Make sure yang gambar yang pertama dalam artikel tu, katakan kita ada 5 gambar dalam pick up gambar yang pertama sekali. Gambar yang pertama tu mesti original size dia 500 kali 320. Lepas tu dia nak shrink dalam tu tak apalah. Better shrink sebab apa tau? Bila dia masuk dalam dia punya berita ni, katakan dia punya sub-sub kategori ni, dia nak tunjuk cebahan ni kan. Kalau gambar tu besar pula, dia akan penuh kat sini. So kita boleh kecilkan. Jadi original file tu memang that size. Ada filter. Okay. Tadi kita edit artikel kan. Sekarang kita cuba buat, kalau nak create new article, tekan add new article daripada control panel tu. Ada control panel, daripada control panel. Nak pergi control panel, pergi pada site ni. Site ni ada control panel. Ya. This is the main page. Site, control panel. Dah lama tinggalkan dia kena log off. dia yang log out tadi kan? So log Kita login balik. Macam having to you. Jawab sendiri. Okay, untuk kita buat new article, pergi pada add new article. Ada simbol. Ada icon add new article. Okay. Ini pun lambat lah. Dia punya langsung. Mau ni predator. Sebab kita live kan. Satu cara lagi kita pakai ni apa server apa? Warm server. Okay. Kita sebagai internal server. Each one of us our own internal server. Video play store. Okay, nak buat new article tak nak? Ke tak payah, boleh skip. Boleh skip Boleh. Saya ada sama je dengan edit new article. Okay, senang. Senang Alright. skip Official Apa yang balik. Sama je lah. Bagi siapa tanya RM10. Okay. Okay, boleh Boleh. Senang yang sama je lah macam tadi. Yang ini semua kita boleh try Yang function dalam editor ni boleh try sendiri Bila ada masa try Apa sendiri. yang nanti bila kita add artikel, kita bubuh apa yang kita Yang mesti buku ialah yang ini title. Alias ni dia akan kosong. alias dia masuk. Nanti nak tunjuk biar nampak seorang kan. Nanti kan ramai jam kan. Okay, ini Yalah, anda rasa lah. Kita tengok anda buat. testing dulu. First picture. Okay, yang ni anda biarkan kosong. Yang ini kita pilih satu section. Okay, publish yes, front page no, Usrah. Okay, anda ambil artikel mana lah. Kan base. Kan ini ya.
Copy. Paste kat sini. Letak satu gambar Image. Gambar ni. Insert. Cian. Ini kita set punya orang dia left. Wow. Lepas tu kita detailkan lagi appearance. Kita zero border satu. Ni 3 6 6 satu left. Kalau nak middle pun tak apa Boleh. Okey. Nampak tak dia macam ruang kosong sikit. 6 pixel. Kalau kita nak full screen macam mana je? Try. Nampak tak try full screen tu jadi. Mana full screen tu? Sini Maknanya masa hantar edit tu kita tengok full screen. Jadi macam kita tengah edit. Oh, nak tengok full screen. Tu yang gambar macam monitor tu. Ni. Try Alhamdulillah. Ini lah toke ni. Okey. Publish. Okey, ada usrah Katakan nak letakkan front page Front page. Letak bit more. Oh, kena belajar lain. Bit more. Okey. Aku balik bawah situ. Read more Letak situ read more. Ini atas. Sini. Macam apa Oh, hantar boleh tarik Kecil dia, kadang-kadang dia memang kecil. Ambil lah situ. Dia read more ni ada degil sikit Okey. Kau ni jadi lagi yang tiga dot. Okey. then apply. Then preview. Okey, kita pergi pada muka depan. Pertama. So dia masuk the first one Nampak? First one. Okey. Ini jadi dia macam block lah, maknanya dia masuk the first one Mana pergi lagi dia tu? Lagi dia tadi. Jangan tu. Dia ada lagi. Ada lagi. Ada lagi kita check. So jadi ni. Okey. Masalah sikit ni. Tak ada ni. Patut ada ni. Ataupun review. Tak ada juga. Testing. Dah tak apalah, nanti dah check sebab apa jadi macam ni. Okey? Jadi Jadi walaupun tak boleh jadi, lagi tu tak keluar. Terus fokus. Okey, sekarang kita pergi pada Media Manager. Media Manager. Nak tengok kepada manage section dengan kategori, nak tengok tak payah kot section dengan kategori. Kita nak tulis sekali bas Sikit lalu Okey, katakan kita nak create satu kategori section baru section baru. Section create new section, just click new. Okay, tulis section. Tanyalah Ustaz. Section 1 section 1 section 1. Save. Bawah ni boleh letak apa description untuk section 1. Kalau kita delete section semua kategori dengan dah. Okey, cara yang nak cakap tadi dah cakap tadi pasal kategori section Katakan bagian nampak ni dulu Section ni paling atas kan? Paling atas sekali. Okey. Okey, katakan artikel tadi tu. Artikel yang testing testing 2. Posting Tadi anda tak buat alias kan? Tak ada. Nanti alias tu kena buat sendiri. Yes.
Nampak license dia buat sendiri. Katakan nak move ni kepada section 1 kan. Okey. Kategori tak ada kan? Betul. Save. Kategori kena ada. So kita nak kena create kena create section yang kategori. Kita buat kategori baru. New Kategori 1. Kategori 1. Save. Under section 1. Okay, mesti pilih under section 1. Save. Katakan nak buat artikel tadi. Testing. Mana move ni kepada section 1. Yes. Automatik dari kategori 1 je. Yes. Okay, now nak save. Katakan nak buat kategori 1. Artikel dia buat ni kan? Ada artikel lagi kan? Okay, dia ada kategori manager. Banyak pula kategori. Banyak pages ada. Kategori 1 katakan nak buang. Klik ni. Ni nak buang kategori dan tekan delete. Dia tak allow. Dia still ada. Kategori cannot be removed sebab ada artikel. Okay. Kena delete artikel tu. Kena delete artikel tu dulu. Yes. So pergi pada artikel tadi. Delete tu. Delete ni dulu. Trash. Bila masuk trash pun dia tak buang lagi. Dia simpan. Tengok pergi pada kategori manager. Boleh cari unit restore. Kategori 1 masih tak ada buang. Sebabnya artikel yang kita buang tadi tu ada dalam artikel trash. Artikel trash ni kalau kita sebagai manager kita tak ada access. Dia ada konten kan, konten ni dia ada artikel manager, section manager, kategori manager dan front page manager. Trash tak ada. So hanya admin je yang boleh buang. So ana log out. Pasal ini untuk safety tau. Untuk kita jangan simply buang artikel. So ana kena log out, ana masuk sebagai admin Yes. Ini safety supaya tidak sana buang. Pergi balik pada kategori tadi. Kategori artikel trash, apa ada artikel trash. Tadi tak ada tahu. Artikel trash baru ada artikel. Hanya admin je boleh buang. Okey. Delete. Confirm lagi, dia suruh confirm lagi betul ke nak buang. Delete. Sekarang baru boleh buang kategori tu. Pun admin juga yang boleh buang. Admin yang boleh buang. Kategori 1 nak buang kan? Katakan jangan buang dulu. Pergi pada section manager. Kata nak buang section 1. Kata tak boleh. Dia kata tak boleh sebab ada kategori tu. Section 1 nak buang. Tak ada benar kan? Cannot be deleted sebab ada kategori. Sebab apa kan anda pergi pada kategori tadi. Kadang-kadang kita tersilap, terklik all terus delete dia. Kan? So ini semua safety lah. Pada kategori 1 delete dia dulu. Ini dia kata terbuang, tak ada trash. Ini terbuang. Hilang macam tu je habis. Sekarang boleh buang section tu. Okey, section 1 boleh buang. Automatic dia buang. Tak ada habis. Sebab successfully deleted. Okey. So maknanya kalau kita nak buang section, buang kategori, yang bawah sekali tu kena hilang. Sama juga kalau macam you guna FTP kalau folder tu ada benda dalam tu, tak boleh buang. Melainkan certain jenis FTP lah. Okay, faham kan? Section kategori. Ini admin, kalau manager boleh tak? Manager yang masuk tak boleh. Dia tak nampak. Kalau sebagai manager, yang ni, I masuk sebagai admin, ada nampak artikel trash kan? Ni artikel trash yang dia kan? Even ada banyak benda lagi ni yang manager tak nampak. Global configuration ni ialah, tunjuk sekejap katakan anda nak guna ni offline. The website tu offline sebab kita nak maintain. Ini untuk admin tak perlu masuk sikit je ini je. So kalau tak ada trash, manager boleh buang apa? Manager hanya boleh buang tapi artikel tu masih simpan dalam trash. Macam kita kalau komputer kita simpan dalam trash. Dalam dustbin tu ada. Tak boleh clearkan tong sampah tu. Kalau admin dah buang semua trash, habislah. Baru manager boleh delete section ataupun baru manager boleh buang section dengan kategori. Ini site offline ni. Sekarang ni anda letak no
Maknanya orang boleh akses website ni. Kalau anda letak ni sebagai yes, ini untuk admin anda apply ni. Anda berikan. Ini yang ada orang kata, Syekh, kita punya website kena hack lah pada tahun. Nampak? Dia dah boleh terkejut, apa ni, dah kena hack lah kan, pada tahun. Maknanya kita bagi dia, jangan bagi orang nampak, pasal ada benda besar lah kita tengah buat dalam tu. Okay? Ataupun kita nak keluarkan under construction kan? Ada besar tak elok. Tak elok. So, yang ini better lagi lah. Ini memang dia punya default. Actually, yang ini better tukar logo, nanti tukar logo lah. Admin, mereka kita login buat masuk boleh masuk. Okay. So anda back balik ke menu. Okay, sekarang kita pergi pada media manager. Kita site pergi pada media manager. Media manager ni yang store semua file-file, images, katakan even macam video ke MP3 punya file, semua kita simpan dalam media manager. Tadi kita masukkan, kita simpan simpan image daripada artikel kan. Kita pun boleh simpan image, tak payah turun artikel. Kita masukkan image tu, save image daripada media manager ni. Okay, by default, anda cakap tadi kita simpan dalam stories. Apa stories tu? Kalau kita nak store images, kita boleh simply klik browse bawah ni. Kita browse, upload macam tadi lah. Tapi ini bukan masuk artikel, masuk pada directory ni. Kita cuma upload je kita upload je. Tak guna bunyi jasa tu, tapi untuk kita guna akan datang. Yes. Okey. Dalam stories sebagai archive. Ini bila kita nak guna nanti kemudian kita boleh edit, jangan buat kita boleh buat tak, ini semua boleh. Manager boleh. Kita boleh buat subdirectory ke? Boleh. Different. Nanti okey. Try. Anda sini boleh try kot. Semua kalau boleh semua try. Kalau try lah. Buat subdirectory baru. Okey. Betul lah. Kena belajar. Dah. Mesti ada begini. Boleh lah. Boleh. Subdirectory. Ni edit folder. Klik folder lah. Bagi ini. Folder. Lemak. Guna bagi nama lagi. Kena guna stories. Lepas tu sudah salah. Kecil betul. Story. Kita masuk media manager. Dah. Tak ada. Sini kita nak create apa ni, new folder. Macam mana? Media ni is actually images new folder kan. Kita letak dalam stories kan. Kita boleh create another folder. Pergi pada atas ni. Untuk create a new folder. Tekan folder apa? Dalam images kan? Dalam images. Ini dalam images. Kalau simpan dalam stories boleh. Klik stories. Ada lagi subfolder dalam stories kan. Stories katakan terserah. Boleh klik new folder. Masuk dalam dia punya folder. Masuk dalam kita boleh buat folder sendiri. Boleh buat folder sendiri. Main bawah video.